Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan bincangkan dengan kamu iaitu Matematik tingkatan 5 bab 3 siri yang pertama. Okey, saya pecahkan bab ni kepada dua siri iaitu siri pertama dan siri kedua. Okey, kenapa? Sebabnya siri yang pertama ni saya akan terangkan teori berkaitan dengan insurans. Okey, jom kita lihat standard kandungan yang pertama ialah risiko dan perlindungan insurans. Dalam bab ni terdapat 3 standard pembelajaran. Okey, yang pertama menjelaskan maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans. Seterusnya mengenal pasti jenis insurans hayat dan insurans am. 3.12 mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans, dan yang terakhir 3.13 menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Jadi siri yang pertama ni saya akan terangkan berkaitan dengan standard pembelajaran 3.11 sahaja. Selanjutnya kita akan bertemu di siri yang kedua. Okey, objektif pembelajaran yang pertama iaitu murid boleh menulis maksud risiko dan 4 kepentingan perlindungan insurans. Maksudnya di akhir subtopik ini kamu sepatutnya boleh menulis maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans. Okey, jadi kita akan lihat yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan risiko? Risiko ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan yang melibatkan kerugian. Maksudnya, kita dalam kehidupan harian tidak akan dapat mengelak daripada berlakunya sebarang musibah. Contohnya, kemalangan, kecurian ataupun penyakit-penyakit kritikal, sesuatu perkara, peristiwa yang kita tak minta tetapi boleh berlaku dan menyebabkan kita rugi. Itu adalah risiko. Okey. Dan contoh-contoh yang tadi macam saya cakap adalah kemalangan, kebakaran, kecurian dan lain-lain. Seterusnya kita akan lihat maksud insurans pula. Insurans adalah perlindungan kewangan jika berlaku perkara yang tidak diingini. Perlindungan kewangan ini meliputi individu, kelompok individu ataupun harta benda. Okey, so maksudnya di sini insurans akan memberi pampasan kepada pemegang polisi jika berlaku sebarang musibah. Mari kita tengok dengan lebih dalam. Okey, insurans bertujuan memindahkan risiko individu kepada organisasi insurans. Apa maksudnya memindahkan risiko? Okey, bila dikata memindahkan risiko, kita akan libatkan dua pihak. Yang pertama, pemegang polisi dan kedua, syarikat insurans. Akan berlaku suatu perjanjian di antara pemegang polisi dan syarikat insurans. Okey, bagaimana ia berlaku? Okey, pemegang polisi akan membayar premium kepada syarikat insurans. Apakah itu premium? Premium ialah jumlah wang yang dibayar pemegang polisi kepada syarikat insurans. Okey, jumlah wang itu telah ditetapkan ataupun telah dikira oleh syarikat insurans tu. Berapa nilai kadar dia, berapa nilai pampasan dan berapa manfaat yang awak akan terima nanti, itu akan ditulis ataupun termaktub di dalam kontrak insurans. Okey. Seterusnya, apabila pemegang polisi dah bayar premium, sebagai balasan syarikat insurans akan membayar pampasan kepada pemegang polisi apabila berlaku sebarang musibah kepada pemegang polisi itu. Okey, so perkara ini ditulis ataupun dicatat di dalam kontrak insurans. So nanti apabila awak nanti nak beli insurans, kamu akan diberi satu kontrak insurans lah. Maksudnya dekat situ akan ada segala perjanjian di antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Ada bayaran premium dia berapa, ada manfaat yang kamu terima, berapa had tahunannya, semuanya ada dalam kontrak insurans. Jadi kamu kena lihat hati-hati, kena baca syarat dan terma dia secara menyeluruh. Okey, dan satu lagi perkara yang awak kena ingat dalam insurans ni adalah prinsip
prinsip indemnity. Okey, prinsip ni, apakah maksud prinsip ni? Jumlah pembayaran pampasan adalah setakat kerugian sahaja. Tidak menguntungkan pemegang polisi, membantu memulihkan kedudukan kewangan seperti sebelumnya. Okey, secara ringkasnya, prinsip indemnity ni maksudnya insurans ni dia tidak menguntungkan pemegang polisi. Maksudnya, jika ada pampasan yang perlu dibayar, pampasan itu adalah setakat kerugian sahaja. Sebagai contoh, kalau awak masuk hospital dan ada pembedahan, kos pembedahan tu RM30,000. Jadi syarikat insurans akan bayar setakat RM30,000 sahaja, maksimum ataupun kurang. Dia takkan bayar RM35,000, dia takkan bayar RM50,000. Sebab konsep ni mengatakan bahawa syarikat insurans tidak akan memberi keuntungan kepada pemegang polisi. Dia hanya membantu memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi sahaja. Okey, so prinsip ni memang awak kena ingatlah. Seterusnya kita akan lihat kenapa pentingnya insurans. Okey, ada 4 perkara kenapa insurans penting dalam kehidupan kita. Okey, yang pertama, kos perubatan atau rawatan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, kita risau kita tak dapat bayar penuh kos-kos rawatan dan perubatan ini. Okey, jadi bila ada insurans yang membayar pampasan, okey, dia akan bayar pampasan kewangan sekiranya berlaku musibah, sekurang-kurangnya boleh mengurangkan beban kewangan pemegang polisi apabila berlaku musibah. Sekaligus apabila pihak insurans membayar kos-kos rawatan ataupun bil-bil ataupun apa sahaja kerugian yang kita ambil, maka dia mengurangkan beban kewangan kita, pemegang polisi itulah. Okey. Dan akhir sekali, insurans menyelenggara perbelanjaan kehidupan jika hilang upaya untuk bekerja. Okey, jika seseorang itu terlibat dengan kemalangan dan dia tidak boleh meneruskan pekerjaan dia sebab mungkin dia cacat kekal, cacat menyeluruh. Jadi dengan adanya pampasan, dia boleh meneruskan kehidupan dia seperti sedia kala. Okey, so 4 perkara ni memang awak kena ingat sebab ini adalah standard pembelajaran yang pertama, iaitu kenapa insurans penting. Okey, seterusnya kita akan tengok maksud insurans hayat dan insurans am. Okey, jenis-jenis insurans terbahagi kepada 2, iaitu insurans hayat dan insurans am. Okey, mari kita lihat insurans hayat. Okey, insurans hayat meliputi 3 bahagian. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah penyakit kritikal dan yang ketiga adalah hilang upaya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kematian dalam insurans hayat? Okey, apabila berlaku sebarang musibah iaitu meninggal dunia pemegang polisi, maka ahli keluarga dia berhak mendapatkan perlindungan kewangan ataupun pampasan. Sebagai contoh, jika Encik Ahmad mengambil insurans nyawa dan dia mengalami kecelakaan jalan raya dan meninggal dunia, jadi ahli keluarga dia iaitu isteri dan anak-anak dia berhak menerima perlindungan kewangan ataupun pampasan. Okey. Tetapi jika Ahmad tidak meninggal dunia dan dia mengalami penyakit kritikal ataupun hilang upaya kekal, jadi Encik Ahmad berhak menerima pampasan. Okey, mengikut syarat terma yang telah termaktub dalam kontrak insurans. Itu maksudnya ini adalah perlindungan yang dalam insurans hayat, ya. Maksudnya dia bukan terhad kepada kematian sahaja. Dia boleh jadi hilang upaya, dia boleh jadi penyakit kritikal, juga terkandung dalam insurans hayat. Okey, dan kita terus kepada insurans am. Okey, insurans am ada 5, okey, 5 perkara. Yang pertama, insurans kebakaran. Yang kedua, insurans perubatan dan kesihatan. Yang ketiga, kemalangan diri. Yang keempat, motor. Dan yang kelima,
perjalanan. So ini jenis-jenis insurans am. Okey, mari kita lihat satu persatu. Insurans kebakaran adalah kerugian akibat kebakaran, kilat, letupan dan bencana alam. Manakala insurans perubatan dan kesihatan meliputi bil-bil hospital, pembedahan, penyakit kritikal, pendapatan hilang upaya dan pendapatan hospital. Insurans kemalangan diri pula musibah secara langsung dengan kemalangan yang melibatkan kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya ataupun meninggal dunia. So insurans kemalangan diri ini adalah perkara-perkara yang berlaku secara langsung dengan kemalangan. Okey, insurans motor hanya kerugian kerosakan terhadap kenderaan berenjin sahaja, tidak melibatkan pemandu ataupun penumpang dia. Sebabnya insurans motor adalah tertakluk kepada kenderaan berenjin sahaja. Okey, dan insurans perjalanan pula ialah kerugian dalam perjalanan seperti kematian, cacat kekal, curian dan lain-lain. So ini adalah kerugian-kerugian yang berlaku semasa dalam perjalanan. Contohnya bukan perjalanan yang masa singkat contoh awak pergi kerja, itu bukan insurans perjalanan. Ini insurans contohnya awak pergi melancong ataupun awak pergi bekerja luar negara. Itu insurans-insurans yang awak boleh ambil untuk perlindungan diri awak. Okey, so ini adalah serba sedikit tentang insurans am yang awak kena tahu dan kena faham. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada objektif pembelajaran 3.12, iaitu murid boleh mengkaji, mentafsir dan mengira kadar premium insurans hayat dan insurans motor. So untuk siri yang pertama ini kita hanya akan kenal sahaja dulu daripada segi teori apakah kadar dan premium insurans hayat dan insurans motor. Okey, pengiraan saya akan sambung pada siri yang kedua. So kita tengok, okey, sebelum itu awak kena kenal apakah faktor-faktor yang mempengaruhi premium. Okey, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi premium. Okey, so yang pertama iaitu jenis insurans, dan jumlah pampasan yang dikehendaki. Maksudnya premium yang dibayar bergantung kepada jenis insurans dan jumlah pampasan. Okey, jenis insurans contohnya insurans hayat berbeza daripada insurans insurans kebakaran, tak sama. So jumlah dia pun tak sama. Apa yang dilindungi pun juga tidak sama. So mungkin insurans hayat tu lebih tinggilah nilai dia, kan? Okey, so yang kedua, umur. Apabila umur meningkat, jumlah premium juga semakin tinggi. Apabila umur makin meningkat, jumlah premium yang perlu dibayar juga makin tinggi. Berbanding dengan umur yang masih muda. Seterusnya, pekerjaan. Premium juga berbeza daripada segi pekerjaan. Contoh di sini, pekerjaan berisiko. Apa maksud pekerjaan berisiko? Contohnya orang-orang yang bekerja di tapak pembinaan. So dia lebih terdedah kepada kemalangan. Sebab tu dia kena bayar premium yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang kerja di pejabat. So risiko kemalangan dia lebih kurang, kan? So dia bayar lebih rendah. Jadinya kita kena tengoklah pekerjaan tu macam mana. Kemudian tahap kesihatan. Orang yang mempunyai sejarah penyakit perlu membayar premium yang lebih tinggi. Orang yang pernah dimasukkan ke hospital, ada penyakit-penyakit dulu sebelum mengambil insurans, kena bayar premium yang lebih tinggi. Kenapa? Sebabnya di masa hadapan dia lebih terdedah kepada penyakit tersebut semula. Jadi dia perlu membayar premium yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang sihat yang tidak ada apa-apa penyakit. Seterusnya, jantina. Secara amnya, premium lelaki lebih tinggi berbanding premium perempuan. Dan akhir sekali, gaya hidup. Perokok perlu membayar premium lebih tinggi berbanding individu yang mengamalkan gaya hidup sihat. Kenapa perokok kena bayar lebih? Sebab
perokok ni lebih terdedah kepada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanser berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Jadinya dia kena bayar premium yang lebih tinggi. Okey, so ini adalah 6 perkara yang awak kena faham, faktor-faktor yang mempengaruhi premium. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada ini adalah risiko dan perlindungan insurans dalam siri yang pertama. Ini kesimpulan dia. Risiko insurans hayat dan insurans am ada 5 yang utama, dan setiap cabang tu awak kena ingat dan awak kena faham apa yang berlaku di dalam insurans tersebut. Okey, sehingga berjumpa dengan siri yang kedua. Okey, saya berhenti di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.